ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kuliah maghrib kita pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berada dalam majlis ilmu, insya-Allah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada dalam majlis ini insya-Allah akan diberkati, akan diucapkan keampunan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di darat dan juga di laut dan juga di udara. Jadi amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita akan termasuk dalam golongan tersebut insya-Allah. Insya-Allah dalam majlis ini duduk rehat pun dapat pahala insya-Allah. Mungkin kata mengantuk pun dapat pahala insya-Allah. Jadi marilah kita insya-Allah ikhlaskan niat. Moga-moga dengan ikhlas niat itu semua akan dapat insya-Allah ganjaran. Walaupun tak dapat ilmu pun tak apa insya-Allah. Tapi naklah ilmu Tapi kalaulah kata tak dapat ilmu pun, tapi insya-Allah pahala akan dapat kalau ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sampai kepada kisah salah seorang lagi daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis ataupun kata-kata yang selalu diungkapkan, iaitu ashabi. Nabi kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku semua adalah seperti umpama bintang-bintang di langit. Jadi sebab bagaimana sahaja kamu ambil faedah daripadanya, kamu akan dapat ambil. Mana ambil dari sudut ini dan sudut ini, insya-Allah akan dapat. Sebab mereka ni adalah satu-satunya generasi, satu-satunya kumpulan manusia yang mendapat tarbiyah, dapat pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ni, pada minggu lepas kita tengok Usaid bin Khadir. Usaid bin Khadir iaitu seorang tabi'in. Seorang ansar. Orang yang berada di Madinah. Sekarang malam ni kita akan masuk kepada orang yang ada kaitan dengan negara Brunei Darussalam. Iaitu orang yang mana daripada tempat berdiamnya, tempat di mana orang ini sahabat ini berada, maka dari situlah datangnya orang yang membawa Islam ke negara kita ni, negara Brunei, iaitu Sultan Syarif Ali. Jadi Sultan Syarif Ali ni berasal daripada Taif. Pernah menjadi wali ni bukan wali tapi menjadi menteri gubernur, menjadi gubernur, orang yang dilantik oleh khalifah pada masa itu untuk menjadi ketua kepada orang-orang di Taif ni. Tapi kemudian berlakulah sedikit masalah, akhirnya dia pun telah berundur dan kemudian pergi ke Mekah dan kemudian pergi ke Jeddah dan kemudian naik kapal sampailah ke Brunei. Berapa tahun saya tak tahulah, berapa bulan lah, bukan tahun insya-Allah. Kapal layar ni zaman dulu ni tahun 1400 insya-Allah kubur ada di Kota Batu insya-Allah, bagi siapa yang itulah. Jadi kami setiap tahun akan pergi buat tahlil di situ. Sebab nama Universiti Sultan Syarif Ali. Jadi setiap tahun sempena kelahiran maka kami akan pergi ke sanalah untuk buat tahlil di kubur Sultan Syarif Ali. Jadi Sultan Syarif Ali ni adalah orang yang berasal daripada Taif. Taif ni asalnya satu tempat bandar yang kedua besarnya di tanah Arab semasa jahiliah, semasa sebelum daripada Islam. Jadi sebelum Islam tu, yang pertama sekali bandar paling besarnya adalah Makkah Al-Mukarramah lah. Sebab semua orang pergi ke situ. Mekah ni bukan ada apa, tak ada pokok kelapa sawit minta pokok tamar tak ada. Apa pun tak ada di Mekah ni. Yang ada satu saja,
iaitu Kaabah, dan kemudian ada air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam pun masa Nabi, sebelum daripada Nabi itu terkambus, tak tahu ke mana telaga, sampailah kepada diceritakan datuk kepada Nabi kita SAW, dia mimpi, kemudian dia tunjuk tempat tu, menggali-gali memang ada situ air Zam-Zam, air yang pelik banyak kuman tapi tak sakit tu. Dan tak pernah kering, itu pelik lagi kan, tak pernah kering, tak sakit. Orang yang minum air tu cukuplah dia, tak perlu makan benda lain, dah tak cukup dah. Tapi kita perlulah, kita kena balik ke hotel makan macam-macam pula lepas tu lah jadi sihat tu pelik sikit kan. Jadi air Zam-Zam ni mudah insya-Allah, sampai ke sini macam-macam lah. Tu cerita pasal apa ni, jadi Mekah ni ada air Zam-Zam dan juga ada Kaabah. Yang kedua, bandar yang kedua besar di tanah Arab pada masa tu ialah Taif. Jadi ada dalam Quran disebut Qaryataini. Dalam Quran sebut Qaryataini, dua kampung disebut. Dua kampung maknanya dua bandar. Azim iaitu besar, iaitu orang Quraisy ni, orang Quraisy ni mereka ni tak setuju dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Jadi akhirnya mereka kata, kenapa Allah, kalaulah betul Tuhan ni nak utuskan rasul, kenapa tak utuskan kepada orang yang besar, orang kaya yang berada di Mekah, dan juga orang kaya yang berada di Taif. Orang kaya yang berada di Taif pada masa itu ialah Urwah, dia kata As-Saqafi. Jadi itu ceritalah orang Arab zaman dulu. Akhirnya Nabi SAW yang dipilih oleh Allah Ta'ala ialah Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib. Jadi itu cerita dia lah. Yang keduanya, tu dua bandar. Yang keduanya, perkara yang cantik kita tahu juga ialah bahawa di kalangan orang tanah Arab ni ramai orang Arabnya, bukan satu kabilah saja, tapi ada satu kabilah yang masyhur, yang dihormati, iaitu kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy daripada keturunan Adnan tu daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ni asalnya bukan Arab. Nabi Ismail ni anak kepada Nabi Ibrahim, tapi dia telah berkahwin. Nabi Ismail ni berkahwin dengan orang Arab daripada suku Jurhum. Kerana apa? Mereka suku Jurhum ni bukannya berasal daripada Mekah. Asalnya di Mekah ni dua orang aja yang duduknya, yang tinggal di situ, iaitu Ismail dan juga mak dia Hajar. Duduk di situ, tinggal di situ kan. Sebab apa? Sebab ada air Zam-Zam tu yang hasil daripada ditolak asalnya oleh kaki Nabi Ismail yang masih kecil pada masa tu. Jadi Nabi Ibrahim dah balik ke Nabi Ibrahim datang tinggal je dua orang tu. Tinggal Hajar dengan anak kecil Ismail. Mereka ni bukan Arab, mereka ni bercakap bahasa Iraq, bahasa negeri Iraq dulu, zaman dulu. Jadi bahasa apa saya tak tahulah. Lepas daripada tu Nabi Ismail ni kahwin dengan orang Arab. Arab dah ada pada masa tu, tapi bukan orang Arab tu lah, Quraisy tu bukan, tapi orang Arab yang memang tinggal di padang pasir tu. Tiba-tiba mereka datang, mereka tengok ada burung nampak terbang ni. Bagi orang Arab, bila ada burung, mestinya ada air kawasan tu. Mereka pergi tengok betul ada air. Tengok ada air, tapi ada dua orang, seorang perempuan dengan seorang baby kan, yang masih kecil. Jadi mereka pun tanya, orang Jurhum ni kira samseng juga, tapi Allah Ta'ala nak jadikan bahawa kalau ikutnya mereka pergi, ada air, bunuh dua orang tu, ambil lah air tu kan. Tapi tak, mereka pergi minta izin kepada Hajar, boleh tak kami nak duduk sini, kata. Sebab apa? Sebab ada air. Jadi Hajar beri izin, tapi ada syarat-syarat dia lah kan. Syarat-syarat akhirnya lama-lama Ismail dah besar. Bila Ismail dah besar dah, kemudian dia kahwin dengan anak orang Jurhum tu, keturunan Jurhum. Jadi Jurhum Arab, Nabi Ismail ni bukan Arab. Jadi akhir lahir keturunannya keturunan Arab, semua jadi Arab. Jadi sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keturunan tu. Panjang cerita dia, keturunan je. Nak ceritanya Abdullah bin Abbas ni hari ni, malam ni. Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni anak kepada Abbas lah. Nama dia Abdullah, bin dia Abbas. Abbas ni adik-beradik kepada bapa Nabi. Jadi maknanya Abbas ni adalah sepupu kepada Nabi. Macam tu. Abbas tu, Ibnu Abbas ni sepupu kepada Nabi. Abbas tu bapa saudara kepada Nabi. Jadi bapa saudara kepada Nabi ni ramailah kan. Ada perempuan, ada lelaki. Anak kepada Abdul Muttalib, dia kata 10 orang. Jadi yang terakhir sekali, yang nama Abdullah, ayah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ada lagi adik-beradik Abdullah ni, ada Abbas, ada Hamzah, ada Safiyah, ada lagi, ada juga yang tak pakai ni, yang tak pakai Abu Lahab. Abu Lahab pun masuk geng juga kan, masuk dalam kategori bapa saudara juga, tapi bapa saudara yang tak boleh pakai. Sebab itulah dalam senarai-senarai ni Abu Talib seorang lagi, salah seorang Abu Talib seorang lagi, iaitu juga bapa saudara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tu ramailah situ bapa saudara itu, tapi seorang tak boleh pakai, Abu Lahab. Jadi sebab Abu Lahab tak boleh masuk geng. Ni cerita lain dia ni. Jadi yang lain-lain semua ni alhamdulillah masuk Islam. Abdullah tak sempat lah, sebab Abdullah ni mati kan sebelum daripada Nabi kita lahir lagi. Abdullah dah tak ada dah. Jadi sekarang ni yang tinggal tu ialah Hamzah masuk Islam, alhamdulillah. Abbas masuk Islam. Jadi Abbas ni ayah kepada Ibnu Abbas yang kita nak cerita pada malam ini. Dia ni dikatakan masuk Islam, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggalkan di Mekah, seolah-olahnya menjadi mata-mata. Ni kampung mata-mata, menjadi spy lah, spy. Nak tengok apa orang Arab buat, orang Quraisy ni buat. Sebab itulah Nabi tahu semua apa yang berlaku di Mekah tu. Mekah nak perang, nak apa, ada orang report. Jadi dikatakan wallahu alam bisawab kan, dikatakan yang report tu ialah semua tu ialah Abbas ni ayah kepada Ibnu Abbas ni. Jadi dia berada di Mekah sehinggalah sampai kepada pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni lama lagi tahun yang ke-8, tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah berdakwah ni, ajak orang kepada Islam 13 tahun, mula-mula di Mekah, kemudian pergi ke Madinah 10 tahun Tahun yang ke-8 tu maknanya 13 campur dengan 8. 13 campur 8 21 kan 21. Maknanya 21 tahun dia ni tinggal di Mekah. Kemudian barulah dia ayah dia ni, ayah kepada Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas ni pula anak dia ni masih kecil lagi. Dia ni lahir lambat dah. Dia lahir 3 tahun sebelum daripada hijrah Nabi. 3 tahun sebelum daripada hijrah. Bila dia lahir, dibawalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu ditahnikkan. Tahnik panggil apa benda ni lah, letak macam tu lah, letak ukur. Kalau kita lah kan kita panggil imam mana letak tu kan, orang alim, orang soleh, insya-Allah kita panggil dia tu supaya tahnik. Ni Ibnu Abbas ni dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi kita belum hijrah lagi. 3 tahun sebelum daripada hijrah. Jadi dia lahir, dibawa kepada Nabi. Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Ibnu Abbas ni, kemudian ditahnik oleh Nabi. Tahnik tu mana, jadi air liur, dia kata jadi air liur yang mula-mula masuk sekali ke dalam diri Abdullah bin Abbas tu selepas daripada lahir ialah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang daripada Nabi ni memanglah maknanya ada barakahnya. Barakah daripada apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda-benda tu mesti betul-betul lah, benda-betul daripada Nabi lah kan. Kalau yang Ibnu Abbas ni memang betul lah, Nabi duduk depan dia tu kan, yang tahnik dia tu. Yang sekarang ni macam-macam lah, orang gini tu, orang dakwa tu wallahu alam bisawab lah, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Saya pun tak tahulah. Tapi banyaklah orang petikai kan, baju ke, serban ke, tongkat ke, tak tahu wallahu alam. Sebab tak ada apa ni, tak ada kesohihan je. Jadi apa ni, kalau benda tu betul-betul, maka kita boleh memang ada barakahnya. Okey, tu cerita dia lah. Jadi dia ni adalah sepupu. Lahir dia 3 tahun sebelum daripada hijrah. Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, umur dia baru 13. Maknanya budak lagi lah. Tapi kehebatan dia ni ialah masa dia kecil tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berdoa untuk dia. 2 benda yang Nabi berdoa untuk dia. Yang pertama sekali ialah Nabi berdoa supaya diberikan hikmah. Nabi doa kepada Allahumma alimhu al-hikmah. Apa benda hikmah ni? Terjemahan hikmah ni dalam bahasa sekarang ni dia tulis wisdom, kebijaksanaan. Tapi apa benda kebijaksanaan ni? Dalam Al-Quran sebut wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata, dalam Quran sebut wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maksud dia, siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi orang yang dapat hikmah, dia akan dapat kebaikan yang banyak. Apa benda hikmah ni? Macam-macam lah tafsiran ulama kan.
Kerana apa? Kerana Quran pun sebut pasal hikmah. Dalam Al-Quran, dalam hadis pun Nabi SAW telah berdoa kepada Ibnu Abbas ni supaya diberikan hikmah. Jadi apa benda hikmah yang kita nak sangat ni? Jadi ikut ulama-ulama sebutlah kata kebijaksanaan. Kebijaksanaan tu bagaimana? Bijak cerdik lawan dengan tak cerdik ke macam mana maksud dia? Bukan. Orang yang cerdik tak semestinya dia tu dapat hikmah. Gitu kan. Jadi orang yang orang yang dapat hikmah ni tak semesti dia masuk universiti, tak mesti dia ni PhD ke, benda doktor ke, bukan. Hikmah ni Allah Taala boleh berikan kepada orang tu. Tanpa dia dapat kelulusan tinggi lah. Tak semestinya mana gitu kan. Jadi hikmah ni dia kata kebijaksanaan, iaitu seorang tu yang boleh nampak satu benda yang mana orang lain tak boleh nak nampak. Tu secara lebih kurang lah tafsiran hikmah. Sebagaimana Ibnu Abbas ni Nabi SAW telah berdoa untuk dia, Allahumma alimhul hikmah. Kemudian Nabi berdoa lagi, Allahumma alimhu al-kitab. Ya Allah, ajarlah kepada Ibnu Abbas ni masa dia kecil, al-kitab. Al-kitab tu maksudnya Al-Quran. Kemudian Nabi SAW berdoa lagi untuk dia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama. Faqih tu maksudnya ialah orang tu pakar dalam agama, tahu hukum hakam dan juga apa-apa semua tentang agama dia tahu, dia faham betul-betul. Kemudian lagi Nabi SAW berdoa untuk dia, Allahumma alimhu at-ta'wil. Ta'wil tu iaitu maknanya ialah tafsir Quran maksudnya. Jadi sebab itulah dia ni hebat, dan dia ni dipanggil di dalam sejarah sebagai Hibrul Ummah. Hibru ni maknanya dakwat, maknanya dakwat. Macam mana pula dakwat ni kan? Dakwat mana seolah macam dia menulis, gitulah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana jadikan dia ni masa kecil lagi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur mengenai dia ni, ialah ketika dia bersama-sama menunggang naik, dikatakan naik keldai ataupun naik barol, satu jenis binatang lah. Dia kalau keldai tu kecil sikit, donkey. Kalau besar tu barol tu ialah anak dia kahwin dua tu, tak tahu macam mana boleh kahwin kahwin di antara donkey dengan kuda, dia lahir yang tengah tu. Yang tengah-tengah tu ada satu jenis binatang, maknanya dia taklah sebesar kuda tapi taklah sekecil barol. Tak kecil, minta maaf, donkey. Donkey, himar ni istimewa dia kuat himar ni. Negeri Arab masih ada lagi sampai sekarang ni. Kuat ni, dia tarik benda-benda nampak kecil tapi tarik benda-benda hebat. Itu himar ni tak boleh makan sekali itu, tapi boleh dinaik. Orang Arab gunakan untuk naik. Jadi Nabi kita SAW ada himar tu. Jadi sekali dalam hadis ni Nabi SAW naik dengan budak ni, naik dua orang lah, gendong lah orang panggil kan, naik macam naik motosikal. Iaitu duduk belakang. Siapa duduk belakang? Ini Abdullah ibnu Abbas. Jadi dalam hadis yang sebut tu, Nabi kata apa kepada dia? Ya gulam. Nabi panggil dia. Nabi panggil, hey budak, hai budak, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kamu satu perkara. Jadi maknanya Nabi dengan budak dia ajar, hai budak mari sini, aku nak ajar sikit benda. Macam itulah. Jadi Nabi ajar dia. Jadi masyhurlah apa ni banyak benda-benda yang mana Nabi ni dengan dia, Nabi ajar satu benda dengan dia. Tu ceritalah tentang dia kan. Jadi tadi kita dah tengok dia ni siapa, dan kehebatan dia tu ialah dia ni sangat-sangat banyak menghafal hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis daripada Ibnu Abbas sahaja ada sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis. Itu hadis dia seorang, tak masuk lagi Aisyah, tak masuk Abu Hurairah lagi, tak masuk ni. Dia di antara sahabat yang banyak hafal hadis. Macam mana dia nak cerita dia ni dapat hadis yang banyak, padahal dia tu budak. Masa Nabi mati, wafat, dia tu masih baru umur 13 tahun. Macam mana dia kuat mengaji? Semua orang dalam hidup dia cerita Allah Ta'ala beri umur dia ni sampai dia meninggal pada tahun 68 Hijrah. Maknanya kalau 68 Hijrah campur dengan 3, maknanya umur dia lebih kurang 70 lebih sikit, gitulah. Jadi dia ni dia cerita, ada banyak kisah-kisah yang diceritakan tentang dia. Kita ambil dulu kehebatan tentang dia ni dalam mencari hadis. Sekali dia ni pantang dengar orang yang ada hadis
maka dia akan pergi cari orang tu. Gitulah, macam kata Allah dengar tok guru sini pergi, dengar tok guru sini pergi belajar. Saya dengar cerita-cerita dulu macam tu lah. Kalau datuk saya ni, datuk grandfather grandfather saya tu, dia pergi belajar ke Fatoni. Dia tinggal di Terengganu lah, saya Terengganu lah, tapi dia belajar ke Fatoni masa kecil, masa muda-muda tu dia belajar di sana. Gitu. Jadi naik apa? Naik perahu tepi pantai tu kan. Kalau kita sini macam, kalau Fatoni tu tempat saya tu macam tu lah, macam lebih kurang dekat Kuching tu. Gitu. Kuching ataupun dekat sikit. Jadi naik perahu lah tepi pantai tu, pergi sampai berapa hari tak tahulah saya. Dia lapar sampai Jumaat, berhenti. Masuk ni, keluar balik, naik perahu lagi, jalan lagi. Nak pergi belajar kita. Berapa tahun sekali balik, wallahu a'lam bissawab lah. Tapi maknanya belajar. Macam tu lah. Saya ingat cerita Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas ni, walaupun orang tu jauh, dia ni Ibnu Abbas ni diceritakan dalam kisah dia bahawa dia ni sekali ke Kufah, sekali ke Mesir, sekali ke Damsyik, sekali pergi ke Iran, pergi ke mana? Untuk apa? Nombor satu, untuk belajar. Dia, kalau dia dengar ada sahaja sahabat-sahabat yang ada hadis, dia akan pergi cari orang tu. Cari. Dia ni sepupu Nabi. Jadi dia cerita pernah dia kata, Ibnu Abbas kata, aku ni pergi ke sebuah rumah. Dia biasa sampai ke rumah tu waktu Qailulah. Qailulah ni maksudnya ialah waktu tengah hari sebelum daripada Zuhur. Sebelum masuk Zuhur dipanggil waktu Qailulah. Biasanya orang Arab pada masa tu tidur. Bukan orang Arab lah, dalam hadis Nabi pun tidur juga pada masa tu. Biasanya dia akan berehat tengah hari tu, sebab panas sangat. Dia akan masuk dalam rumah ke, duduk bawah pokok ke dan sebagainya, maka mereka akan berehat. Nama dia Qailulah. Kita ni Qailulah jugalah kan biasanya, Qailulah. Tapi Qailulah tak panas, yang sejuk kan. Jadi dia Qailulah ni. Jadi dia, Ibnu Abbas kata, aku sampai biasanya ke rumah orang yang aku tahu dia ada hadis ni, maka aku akan duduk di luar rumah dia. Pada masa tu biasanya dia kata, rumah orang Arab ni mana ada pagar, pada apa kan, jadi duduk di tangga. Sehingga dia kata naik debu habis muka aku. Dia kata dah lama orang tu bangun daripada Qailulah nak sembahyang Zuhur, dia tengok-tengok ada Ibnu Abbas di situ. Dia pun berkata, orang itu berkata kepada aku, sahabat tu berkata kepada aku, kamu ni siapa tu? Tengok muka dia, tengok lah, Ibnu Abbas, kamu ni sepupu Nabi, kamu datang nak buat apa kata sini? Nombor satu, dia kata, aku datang nak cari hadis. Aku dengar bahawa kau ni ada hadis yang mana aku tak tahulah hadis tahu, tapi aku nak ambil hadis daripada kau. Perkara yang pertama. Yang kedua, kenapa kau duduk sini? Dia kata, kau ketuklah pintu aku. Aku tak nak ketuk pintu kau sebab aku takut mengganggu kau. Macam tu. Kemudian yang ketiga, habis tu kenapa kau tak beritahu saja, kirim surat supaya aku pergi ke tempat kamu? No, dia kata kata-kata dia masyhur, dia kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Dia kata ilmu ni mesti didatangi, bukannya ilmu tu mendatangi. Itu terjemahan bahasa Melayu lah. Maknanya jangan jemput dia pergi rumah, mengajar di rumah, marilah tempat orang mengajar, gitulah kan maknanya. Jadi itulah dia amalan dia yang hebat, dia kata, sehingga dia pergi setiap rumah-rumah yang dia dengar orang ada hadis, dia akan pergi. Sebab itulah dia, walaupun dia kecil, umur dia masih muda, umur dia baru 13 tahun masa Nabi meninggal, dia dah hafal dia dapat hadis yang banyak, lebih daripada 1600 hadis. Itu jadi maknanya kita sinilah kan, maknanya sahabat-sahabat Nabi ni semua hebat-hebat semua lah kita kata, tapi dia ni antara orang yang hebat lah, gitu kan. Jadi cerita kisah dia lagi, kisah dia di dalam dia apabila Nabi kita wafat, naiklah yang memerintah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Dia bersama dengan Abu Bakar. Kemudian selepas daripada tu Saidina Umar bin Al-Khattab. Lepas tu bila Saidina Umar, dia selepas daripada Nabi wafat 2 tahun saja Abu Bakar. Lepas 2 tahun terus datang Saidina Umar yang jadi khalifah. Masa zaman Saidina Umar ni, Saidina Umar ni dia buat sistem dia, cara dia ialah dia panggil sahabat-sahabat besar ni yang tua-tua, tak tahulah tua mana, tapi dia kata tua-tua sahabat lah kan. Pada masa tu umur ni Ibnu Abbas ni baru 15 tahun.
Sayyidina Umar panggil satu kumpulan yang dipanggil ahlul halli wal aqdi, maknanya ahli mesyuarat lah kata, mesyuarat negara. Maknanya apa-apa Sayyidina Umar akan tanya pendapat sahabat-sahabat ni. Semua orang tua. Tiba-tiba seorang saja Umar panggil orang budak, iaitu Ibnu Abbas ni. Orang semua komplain. Dia kata, ni budak baru ni, buat apa panggil masuk dalam ahli mesyuarat? Kalau kita lah panggil budak tingkatan 3 masuk jadi ahli mesyuarat negara. Allah kata, ni apa budak ni buat apa? Sayyidina Umar kata, kau tahu tak dia ni? Sayyidina Umar pun cerita kepada sahabat-sahabat lain, yang mana banyak sahabat-sahabat tak tahu pasal dia. Dia kata, walaupun dia ni nampak budak, tapi dia ni kahul. Dia kata, kahul ni makna orang tua, cara fikir dia fikir orang tua. Jadi sebab itulah makna pengajaran daripada sini, orang ambil kat mana, kita jangan tengok orang tu pada umur dia, tapi kena tengok pada kebijaksanaan dia. Dia dapat doa daripada Nabi, dia dapat belajar daripada Nabi, tapi dia punya ni, kita kata merendah diri itu sangat-sangat dahsyat. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit bin masyhur, seorang yang alim, seorang yang ahli qiraat. Zaid bin Thabit, dia ni ahli qiraat, maknanya Nabi puji dia, Nabi suka dengar ngaji daripada dia, bacaan dia semualah. Maknanya dia ni dipanggil oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai salah seorang daripada orang alim yang jadi ahli mesyuarat negara tadi. Dia ni tua. Bila dia nak naik unta, dia naik kenderaan dia, Ibnu Abbas ni pergi, orang panggil saya panggil hungga ni apa, serbu kan, saya faham tak? Hungga ni maknanya dia pergi, dia pegang tali tu kan, dia tu kan jadi tukang bawa tu. Jadi kalau kita lah maknanya apa benda nak kata, kalau sekarang ni jadi driver lah kot gitu kan, nampaknya nak balik, saya cepat-cepat kita orang bawa kereta. Driver kita ni, driver ni kita gaji driver tu kan. Kalau orang besar-besar ada driver kan, kita ni tak ada driver lah. Tapi dia ni, dia yang pergi pegang tali unta tu ataupun tali kuda tu, dia kata tukang bawa. Jadi Zaid bin Thabit duduk atas ni. Zaid bin Thabit ni kata, hai kamu ni sepupu Nabi. Dia kata, kenapa kamu buat macam ni kepada aku ni? Jadi dia pun datang, dia kata, inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Aku kena hormat kepada orang-orang yang alim ni. Kemudian lagi dia kata, kami satu dia turun tu, Zaid bin Thabit tu turun daripada kuda dia tu, pergi kepada tu, dia cium pula tangan dia. Kenapa kau cium tangan aku? Dia kata, aku ni budak lagi. Dia kata, inilah yang diajar oleh Nabi, kata Zaid tu pula. Jadi macam tu mereka ni berebut nak nak praktiskan, nak beramal dengan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu cerita kita masuk cerita sikit lagi tentang dia ni dengan Khawarij. Baiklah, habis Sayyidina Umar ambil dia jadi ahli mesyuarat negara ni, masuk pula zaman Sayyidina Uthman, dia bersama dengan khalifah. Masuk zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali ni ada banyak masalah. Masalah apa? Ada berlaku sikit orang tak setuju dengan Sayyidina Ali. Siapa dia? Antara yang tak setuju dengan Sayyidina Ali ni ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, semua ni sahabat Nabi. Kita ni bila kita dengar cerita ni, peperangan sini, peperangan di antara sahabat ini, maka kita tak boleh nak cakap apalah, kita tak berani kan. Dari ulama-ulama nasihatkan kita, kalau kita tengok kes bergaduh sahabat ni berbunuh-bunuh kadang-kadang tu, kita jangan komen apa. Jangan komen tu maksudnya jangan kata orang ni salah, orang ni betul, orang ni salah, orang ni betul, sebab kita tak tahu. Yang paling selamat kata Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki tu guru kepada Imam Syafi'i. Dia kata yang paling selamat kamu ialah kita, Allah Ta'ala selamatkan tangan kita ni daripada darah-darah mereka, darah-darah para sahabat Jadi kita tak pernah pukul sahabat ni, sebab mereka ni memang bergaduh bunuh-bunuh sungguh. Contohnya Aisyah, lawan dengan Sayyidina Ali. Contohnya Muawiyah lawan dengan Sayyidina Ali. Ada peperangan Siffin, ada peperangan Jamal, macam-macam peperangan yang mana ribu-ribu orang Islam mati. Kerana apa? Dua kumpulan ni berlawan. Orang Islam lawan dengan orang Islam. Satu kumpulan Sayyidina Ali, satu kumpulan daripada Muawiyah. Jadi bergaduh sehinggalah jadi mereka ni berdamai dalam selepas daripada peperangan Siffin dipanggil. Tak apalah, mereka ni berdamai. Mereka pun dah baik semula dah. Tapi ramai mati. Imam Malik berkata, Allah Ta'ala dah selamatkan kita daripada tangan kita, daripada darah-darah sahabat-sahabat yang mati ni.
Kenapa kita pula nak kotorkan lidah kita dengan darah-darah mereka? Tu kata-kata dia. Maknanya kita pergi bercakap, dia kata ni tak betul, ni tak betul, Ali tak betul apa. Tu kata, jadi yang betulnya ialah apa? Kita baca saja sejarah, memang perkara tu berlaku, peperangan, tapi kita jangan salahkan orang ni dengan orang ni. Jadi ni Sayyidina Ibn Abbas ni cerita dia ialah dah bergaduh dua kumpulan tadi ni, datang pula satu kumpulan lain pula, nama dia Khawarij. Khawarij ni sampai sekarang ada. Khawarij ni ialah orang yang mana sangat-sangat hebat, dia beribadat, dia hebat dan sebagainya, tapi dia kata semua salah. Ali pun salah, ni pun salah. Lepas tu dia lawan pula dua-dua ni, pula dah lahir golongan yang ketiga dalam sejarah Islam. Ibn Abbas kata teruk ni, geruk ni dia geruk dia ni kalau dalam sejarahnya ada lebih kurang, kumpulan dia ni ada lebih kurang 24,000, bukan sikit, 24,000 orang. Jadi Sayyidina Ali kata minta maaf, Ibn Abbas kata mari aku nak pergi sembang sikit dengan mereka ni. Sayyidina Ali kata jangan. Ibn Abbas kata kepada Sayyidina Ali, Ibn Abbas kata kepada Sayyidina Ali, aku nak bercerita sikit, nak tanya sikit apa masalah mereka nak bergaduh-gaduh ni. Jadi Sayyidina Ali kata jangan pergi, dia ni ganah ni, silap-silap kau kena sembelih. Dalam sejarahnya memang Sayyidina Ali dibunuh oleh orang geruk ni. Sayyidina Ali kan mati dibunuh, jadi dibunuh oleh ni geruk ni. Dan dia pula nak bunuh pula Muawiyah, dia nak bunuh semua, dia tak setuju semua, dia nak bunuh gitu. Nama dia Khawarij. Jadi Ibn Abbas kata tak apa, aku nak pergi juga. Akhirnya dia pun pergi. Dia pun tanya, dia kata kamu semua ni tak setuju sangat ni, apa hal? Apa benda yang kamu tak setuju? Dia kata kami tak setuju 3 perkara. 3 perkara apa? Dia pun sebutlah. Yang pertama sekali, kenapa kamu ni dalam tu kamu ni pergi setuju dengan ada 2 orang sahabat sebenarnya yang pergi nak berdamai tu, ada 2 orang sahabat lah yang berbincang-bincang, akhirnya mereka berdamai. Siapa? Seorang bernama Abu Musa Asy'ari, seorang bernama Amr ibn al-As. Ini selepas peperangan Siffin. Jadi akhirnya berbincang-bincang 2 orang tu berdamai. Jadi mereka Khawarij ni kata, apa kamu ni duk percaya ke sangat ni kepada Abu Musa? Cerita ni complicated sikit lah, gini-gini, tapi nak cerita ringkasnya ialah mereka kata, kami mana boleh setuju. Lalu Ibn Abbas ni telah membacakan satu ayat. Ayat dia ialah apa? Ayat dia mudah je. Ayat dalam Quran surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca sikit kan. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlum minkum. Tu ayat Quran. Ayat ni cerita macam ni. Kalau kita ni pergi ke Mekah, kita buat ihram, tiba-tiba kita bunuh binatang. Contohlah, tak kira lah binatang apalah, binatang apa ni, kalau ikutnya apa ni disebutkan oleh Ibn Abbas ini, tu arnab. Kalau kita pergi bunuh arnab masa kita ihram, kita mesti kena bayar ganti balik. Nak bayar dengan apa? Kita nak tahu macam mana binatang tu. Dalam Quran disebut, kamu carilah orang yang adil buat menetapkan nilai ni macam ni. Ibn Abbas kata, kalau pasal haji pun kita kena tanya orang, kita bagi tanya 2 orang, dia kata macam mana dalam kes ni selagi besar, bergaduh orang Islam sekarang ni, kita kena selamatkan orang Islam daripada bergaduh. Awak semua betul juga, dia kata betul-betul juga. Kita tak apa faham jugalah benda ni kan, dia complicated sikit ceritanya. Kemudian yang kedua, dia tak setuju Sayyidina Ali apa? Dia kata kami tak setuju dengan Sayyidina Ali, kata sebab mereka ni, Sayyidina Ali ni berperang dengan Aisyah. Lepas tu bila Aisyah dah kalah, kenapa tak ambil Aisyah tu jadi hamba? Dia kata awak boleh terima benda ni. Ibn Abbas ni marah kepada Khawarij ni. Aisyah tu siapa? Aisyah tu Ummul Mukminin, tahu tak? Dia tu mak kepada Ummin. Kalau kamu kata bukan Ummul Mukminin, kamu kafir, dia kata. Sebab apa? Quran kata macam tu. Kemudian yang kedua pula, kalau nak ambil Aisyah tu, Aisyah dah kalah dah perang dengan Sayyidina Ali, ambil Aisyah jadi hamba. Apa awak tahu jadi hamba? Jadi hamba maknanya jadi macam isteri. Boleh ke orang yang isteri Nabi jadi isteri orang? Awak ni memang mengarut tu. Betul juga, dia kata. Yang ketiga, yang ketiga jadi dah baru semangat dah, insya-Allah. Tak apalah, kita sambung nantilah minggu depan lah, insya-Allah kan. Cerita yang ketiga, insya-Allah lah, jangan ke mana-mana. Hari Selasa depan, insya-Allah kita jumpa lagi bagaimana dia lawan dengan Khawarij, insya-Allah.
Setakat itulah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.